Muslimin muslimat, para hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita berkumpul lagi untuk menyambung tadabbur Al-Quran kita menerusi surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-21 dan 22, tapi hari ini 21 dulu. Sebab 21-22 ni dia bersambung lah. Jadi kita lihat ayat 21. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi ayat ni bermula dengan seruan. Ya ayyuha. Ini dipanggil sebagai seruan, an-nida. Panggilan, seruan. Wahai An-Nas. Apa An-Nas? Jadi Allah panggil seluruh makhluknya yang kategori manusia ni. U'budu. U'budu ni dulu kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah pada ayat na'budu. Dan muslimin-muslimat yang ikut kaedah terjemahan mesti dah belajar dah makna terjemahan na'budu apa dia? Kami mengabdikan diri. Bukan salah kami sembah tu. Betul je. Tapi supaya kita nampak huraiannya, kita terjemah sebagai, kita kekalkan makna dia. Dia daripada perkataan abada. Ru'wat dia abada. Ya'budu. Abada ya'budu. Jadi kalau kita terjemah abada dengan sembah, tuan-tuan jangan salah faham, bukan salah terjemah sembah ni. Cumanya konotasi dia. Bila kita sebut sembah ni, kita nampak dia lebih kepada apa? Ritual. Perkataan sembah ni. Jadi sembah nanti kita akan dapat faham dengan sesuatu benda yang ada masa tertentu. Kemudian tempat tertentu. Dan juga tata cara tertentu. Jadi kita takut kita terjemah sembah tu, kita faham sembah, perbuatan ritual. Kan? Sebab tu nak faham makna abadah ya'budu dengan lebih luas dan kita lebih faham supaya kita jelas. Kita terjemah terus, kekal maksud mengabdi tu. Kekalkan ain badal tu. Iaitu mengabdikan diri. Abdi. Tapi bila kita sebut abdi, kita tak ubah makna pun. Abadah kan? Tapi tuan-tuan cuba bayangkanlah, bila kita sebut abdi, makna dia luas tak? Abdi ni meletakkan apa? Diri kita seluruhnya ke ataupun waktu-waktu tertentu je untuk Allah? Seluruh. Jadi kita kata, kami mengabdikan diri. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau, kami mengabdikan diri. Oh jelas, kita rasa kita ni adalah hamba. Okey, huraian ni sekali kita akan bincang lagi lah. Kita akan ulang kaji balik apa definisi ibadah. Kita ingat balik kat sini. Itu lagi. Tapi sekarang kita nak terjemah dulu kalimah dia. Sekali lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jumpa kalimah ain badal. Tak kisahlah abadah ke ni u'budu. Ni fi'il amar. Kata kerja perintah. Ini dia punya fi'il amar dipanggil. Kata kerja perintah. Jadi kalau kata kerja perintah, tuan-tuan terjemahlah, tambahlah kat belakang. Abdikanlah. Abdikanlah dirimu. Terjemah dia macam tu. Abdikanlah. Nak pakai sembah, biasa, memang kita faham. Sembah. Cuma sekarang ni kita nak bagi pemahaman lagi kan. Kita nak tadabbur. Kita terjemah, abdikanlah dirimu. Jadi apa terjemahan u'budu? Abdikanlah dirimu. Okey? Baik, sekali lagi. Ya ayyuha apa tadi? Ya ayyuha dia seruan. Wahai. Wahai.
An-nas manusia. An-nas manusia. U'budu, terjemahkan ikut kita punya terjemahan ni. Abdikanlah dirimu. Ataupun kalau terjemah lebih lengkap, abdikanlah diri olehmu. Kalau belajar kaedah mesti letak oleh. Sebab itu tanda fa'il. Tuan-tuan kalau belajar kaedah ikut kaedah yang Ustazah Ros ajar tu. Sebab dia ada kena-mena dengan pelajaran nahu suatu hari nanti. Tapi dalam kelas tadabbur ni insya-Allah lah kita tengok mana yang mudah untuk semua. Yang penting tuan-tuan gunakan terjemahan abdi. Boleh juga beribadatlah. Sama juga, semua perkataan tu tidak salah. Cuma bila kita terjemah beribadat pun kita nampak apa bahasa kita. Kita faham, yang kita faham. Yang kita nak bawa ni mafhum. Kita bukan nak bawa makna kalimah tu. Apa kesan pemahaman bila kita terjemah beribadat? Ritual juga. Kan? Itu je, bukan dia salah tu. Itu. Sebab tu saya tak kata salah terjemahan-terjemahan tu. Cuma kita nak bagi mafhum apa untuk kita. Apa tu mafhum? Yang difahami tu. Kita nak faham macam mana sebenarnya yang diperintahkan. Okey, nanti kita akan senarai ibadat ada berapa part. Tu semua kita akan nampak. Jadi lebih sesuai kita terjemah nanti mengabdikan diri. Perhambaan lah maksudnya. Perhambaan. Baik, abdikanlah dirimu Rabba akan Tuhan. Rabba ni dulu kita dah jumpa dah pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-5. Ayat ke berapa? Ayat ke-5. Zalikal ulaika ala hudan min rabbikum. Surah Al-Fatihah pun ada juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Jadi Tuhan dari sudut apa dia? Mencipta dan memerintah. Kalau terjemahan panjang dia, Rabb adalah Tuhan yang mencipta dan memerintah. Sebab Rabb ni, tak apa, kita ulang kaji jugalah. Perkataan Rabb macam belakang ni kita tanya. Man Rabbu hadzal bait? Kita tanya. Man Rabbu hadzal bait? Siapa Tuhan rumah ini? Bukan. Rabb itu maksud dia apa dia? Pemilik. Situ maksudnya pemilik. Rabb ni banyak maksud dia. Kalau Rabbul bait, kita kata pemilik rumah. Rabbul bait apa dia? Pemilik, owner. Pemilik rumah. Jadi tuan-tuan jangan terjemah Tuhan. Sebab dekat Allah dia pemilik alam, kita tambah Tuhan. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang kalau kita terjemah Rabb tu milik. Kalau kita letak belakang ni ada ta marbutah, Rabbatul bait. Lain dah. Apa Rabbatu, dia tambah ta marbutah. Kalau untuk kita ta marbutah ni untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan tu orang rumah kita pun dia Rabbatul bait juga. Tuhan ke? Bukan. Dia adalah suri rumah. Itu bahasa Melayu. Kenapa orang Arab sebut Rabbatul bait suri rumah? Sebab tugas suri rumah adalah apa? Mengurus. Memang dia pemaisuri, kita tahu. Tuan-tuan yang salah faham ni, pemaisuri jangan main. Tapi dia mengurus rumah. Tengok dalam chest. Semua dia gerak. Semua boleh dia gerak, cross boleh. Lepas tu jauh pun dia boleh gerak. Sebab dia aktif dalam rumah. Puji sikit lah. Okay. Rabbatul bait, dia mengurus rumah. Sebab maksud Rabb juga apa? Mengurus. Mudabbir. Pentadbir. Mudabbir. Lepas tu tadi kita ambil terjemahan mencipta dan memerintah. Cipta tu atau sama ada dia memiliki ke? Kalau Rabbul Alamin, tuan-tuan tambahlah. Yang memilik, yang mentadbir, yang mencipta, yang menguasai, yang memerintah al-alamin. Itu dia punya mudhafun ilaih je. Yang penting dekat makna Rabb ni. Tapi untuk Allah kita ringkaskan terjemahan, kita kata apa? Tuhan. Tapi tuan-tuan kena faham. Tuhan kat sini kita nak faham dia sebagai apa dia? Yang memiliki, yang mengatur, yang mengurus.
Sebab kan ada lagi satu kalimah Tuhan, iaitu ilah kan. Ilah tu Tuhan yang al-ma'bud. Tuhan pula ilah tu al-ma'bud, yang disembah. Yang disembah. Okey. Ini simple je. Sebab apa kita kat sini pakai Rabb, kita akan nampak Allah nak cerita tentang apa? Allah menciptakan. Tentang kekuasaan. Sebab sesuatu yang berhak disembah ialah sesuatu yang berkuasa. Sebab tu bila orang sembah berhala, Allah tanya, apa yang berhala tu cipta? Baru boleh fight. Kalau nak sembah berhala, nak sembah manusia, nak sembah harta benda, apa yang semua tu boleh bagi dekat kamu? Kebahagiaan? Atau dia boleh cipta tak seekor lalat? Kan ada ayat Quran. Allah tanya, adakah berhala kamu dan kamu tu boleh cipta walaupun seekor? Tak boleh. Jadi tak boleh, kenapa kamu nak sembah dia? Kenapa kamu nak mengabdikan diri kepada berhala tersebut? Ini pengajaran dia, nanti kita akan bincang. Baik, sekali lagi tuan-tuan. Abdikanlah dirimu. Rabba, ringkasnya apa tadi? Akan Tuhan. Tapi dalam kepala kita tahu konotasi makna Rabb kat sini adalah Tuhan yang mencipta dan memerintah, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mengurus. Okey, suri rumah apa tadi kita panggil bahasa Arab? Rabbatul Bait. Rabb juga kat situ. Sebab Rabb juga maksud dia mudabbir, yang mentadbir. Okey, sambung. Kum apa kum? Kum apa kum? Kamu. Setengah terjemah kalian, kamu semua. Kita kata kamu tu untuk ramai lah. Allazi, yang. Tuhan yang, ataupun yang saja. Khalaqa. Ni kelas Selasa petang kan? Dah sampai kaedah berapa dah? 6. Oh, tak sampai lagi. Nanti belajarlah. Khalaqa ni kaedah telah melakukan. Dalam kaedah terjemahan, tu kaedah nombor apa? 10. Nanti sampailah pelajaran tu nanti. Jadi ni fi'il madi yang telah menciptakan oleh ia. Khalaqa ni telah menciptakan. Kum ni dia punya maf'ul dia. Akan kamu. Baik. Wa apa wa? Dan allazina. Allazina dia ada ya nun kat belakang ni. Tadi allazi je. Yang. Yang ni orang-orang yang. Dia jadi ramai. Dia jadi banyak. Allazina maksudnya orang-orang yang. Okey? Tuan-tuan dah jumpa ni surah Al-Fatihah ada siratal ladzina, alladzina. Sebab tu pelajaran bahasa Arab kalau kita belajar ikut susunan daripada Fatihah tu, tuan-tuan akan jumpa banyak kosakata. Di mana-mana pelajaran tuan-tuan mesti bermula dengan apa? Nak belajar bahasa ni. Terus grammar boleh tak? Tak boleh. Domain pun dia kena mula dengan kosakata. Kena banyak dulu kosakata. Tapi sebabkan kita ni dah belajar, dah dewasa, sebab tu kita buat sistem belajar kosakata melalui Quran bersama dengan asas nahu bahasa Arab. Tu kena ada juga. Tapi kalau grammar semata-mata, dia nanti kurang nampak untuk kita. Itu pengalaman kita lah. Saya tak kata semua tak boleh belajar grammar terus. Tapi ada kosakata. So Al-Ladzina ni surah Fatihah ada tak? Ada. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ada tak? Ayat yang ayat ketiga. Apa dia ayat ketiga? Surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina lagi. Lepas tu ayat keempat sama juga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jumpa lagi alladzina. Banyak tuan-tuan alladzina ni. So kalimah-kalimah ni Rabb dah pernah jumpa tuan-tuan. Alladzina ni adik-beradik je. Khalaqa mungkin ada setengah orang baru. Kum dah pernah jumpa kum. So insya-Allah mudah. Kita terus belajar. Baik, min apa min? Min daripada. Qabli semua orang tahu. Dia ada sunat qabliyah dengan sunat ba'diyah. Ingat tu je lah. Sunat qabliyah bila buat? Sebelum. Sunat ba'diyah. Ya tu ditambahlah ba'diyah. Kalau jumpa ba'da, selepas lah. Kalau jumpa qabla atau qabli, sebelum. Sebab kita pun beruntung orang Melayu ni banyak kosakata dia dalam bahasa Arab. Sabar, syukur. Apa lagi tadi? Ba'diyah tu dia memang bahasa Arab lah. Baik. Kum, jumpa lagi kum. Kamu, tengok 3 kali dah kum. Ni masuk 4 ni. Baik. La'alla ni terjemahkan dia supaya.
Mana Quran yang terjemah semoga, kita kata lebih tepat supaya. Okey, dia macam ni. Agar, dia macam ni, senang kata maksud dia untuk menunjukkan tujuan. Kalau agar tu kita maksud dia tujuan, okey. Tapi senang kata supaya lah. Supaya lebih jelas lah kan. Moga-moga, dia nampak macam dia harap-harap. Harap-harap, moga-moga ni taroji. Ia ni dipanggil la'alla li ta'lil. Kalau siapa belajar ma'ani, kata ni la'alla ni li ta'lil. Menunjukkan apa? Tujuan. Kan? Supaya. Kenapa Allah suruh kita buat semua ni? Supaya. Kalau moga-moga, belum pasti lagi. Belum pasti lagi. Kum. Jumpa lagi kum. 1, 2, 3, 4. Kalau dah 4 kali jumpa kum, patut dah tahu ke belum? Patut dah tahu. Okey. Tattakun. Ini kaedah 19. Ini kaedah terakhir dalam modul 1 kita tu nanti. Tuan-tuan akan belajar petang. Ta di awal kalimah, waw nun. Jadi saya tak fokus sangat lah. Saya just ringkas supaya tuan-tuan belajar je waktu petang nanti. Tattakun ni nanti tuan-tuan akan jumpa di kaedah 19. Khalaqa tadi ni kaedah 10. Bagi yang belajar kaedah lah. Yang bagi yang dah belajar, tak ada masalah. So, tattakun supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Takwa ni pun sama. Kita dah bincang dah maksud takwa pada ayat kedua dulu. Al-Muttaqin tu. Tapi tuan-tuan jangan risaulah. InsyaAllah kita akan ulang nanti. Saya akan tanya balik tuan-tuan. Apa maksud takwa? Kita dengar perkataan takwa ni, kaum muslimin lagilah. Tiap-tiap minggu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Khatib ingatkan. Setiap minggu kita akan dengar. Okey, tuan-tuan ikut daripada awal. Wahai manusia. Tuan-tuan nak terjemah wahai sekalian semua boleh. Saya nak ambil cuba yang paling ringkas je. Wahai manusia. Abdikanlah dirimu akan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang daripada sebelummu supaya kamu bertakwa. Okey, faham Supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Okey, ayat ni dia akan sambung dengan ayat 22. Tapi saya bagi tahu dulu, ringkasan bagi ayat 21 dan 22, tema perbincangan dia adalah mengingatkan tentang ataupun sama adalah mengingatkan ke atau mengukuhkan ke tentang kebangkitan pada hari akhirat. Okey, ayat 21 dan 22 ni nak mengingatkan atau nak memberi dalil, hujah, terutama kepada mereka yang dia lupakan hari akhirat. So dalam ni ada 1, 2, 3 Ada 3 dalam 21 sampai 22 ni ada 3 dalil atau bukti kebangkitan. Ini dalil pertama. Ini adalah dalil pertama. Hari ini kita bincang dalil pertama sahaja. Atau kalau kita detailkan sekali lagi biar nampak kenapa orang tak percaya kan? Sebab mengukuhkan tentang kebangkitan, tuan-tuan masuk ni. Sesudah mati. Isu manusia pada zaman Nabi dulu tu ni. Lepas mati tu dia tak percaya adanya hari kebangkitan.
Okey. Nampak? Oh, untuk skrin lah. Okey tuan-tuan. Pertama sekali kita kena ingat tentang matlamat hidup kita ni adalah akhirat. Matlamat. Tujuan hidup adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tujuan hidup adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Matlamat akhirnya adalah untuk berjaya di mana? Akhirat. Abdi tu kita nak bekerja lah kat dunia ni. Macam dari kecil kita belajar sungguh-sungguh untuk dapatkan sijil, lepas tu nak kerja. Lepas tu ada orang dia sekadar cita-cita dia nanti supaya waktu dia umur pencen nanti dia nak rehat dah. Dia nak cakap macam tu. Kalau macam tu pendek sangat cita-cita dia. Tu sikit sangat tu sebab 60 tahun kan lama. Yang akhirat tu yang kekal abadi selama-lamanya dia terlupa target. Tuan-tuan, orang yang bijak-bijak insya-Allah mesti pernah dengar perkataan begin with the end in mind. Siapa yang cakap tu? Orang putih lah, Ustaz, dah bahasa Inggeris. Orang-orang yang kerja pengurusan ni dia kena baca buku Stephen R. Covey. 7 habits untuk berjaya, orang-orang berjaya ni. Habits yang pertama Stephen R. Covey. Saya bukan nak suruh tuan-tuan pakai dalil ni. Cuma nak beritahu dulu mungkin kita belajar ni dulu. Mungkin kita belajar daripada buku ni dulu, bukan Quran. Mungkinlah. Kita pun belajar. Apa-apa tuan-tuan kita beritahu dekat kita punya staff. Kalau nak berjaya, mesti mulakan dengan matlamat akhir kita tu. Kita mula kerja dah aim apa yang kita nak. Jadi dia kata, Stephen R. Covey kata dalam bukunya, begin with the end in mind. Dia kata. Wah, Masya Allah. Jadi kalau apa-apa kita nak buat, contohnya nak buat rumah. Nanti nak buat rumah supaya apa? Rumah tu cucu boleh main. Ni kena tanya doktor lah. Nak buat plan rumah macam mana. Takkan nak buat rumah tu buka pintu yang paling senang buka sliding door contohnya budak-budak. Buka je kolam habis budak-budak. Buka je kolam. Tu plan yang mungkin kurang bagus lah. Atau melainkan memang cucu dia besar-besar dah. Dia plan buka sliding door tujung kolam. Ikutlah apa pun. Tapi kita kena ada dia punya apa dia? Matlamat dulu. Ujung tu. Lepas tu barulah kita panggil kontraktor buat ni, susun bata. Boleh tak kita susun je bata? Lepas tu agak-agak, rasanya besok kita buat kolam lah. Kita buat kolam pula. Besok, tak, kolam tak cantik lah, kita adjust sikit. Kalau buat kerja macam tu, huru-hara. Sebab tu kita kena ada target terakhir dulu. Sebelum tu target terakhir kita apa dia? 2. Tak dunia, akhirat. Ada orang target di dunia, dia buatlah. Dia target dah, dia belajar dulu. Aku nak kalau aku habis degree nanti nak kerja gaji aku 4,000 contohnya. Dia akan buatlah sampai dia dapat gaji dia 4,000. Tapi kalau seorang itu dijauhkan lagi pemikiran dia, apa yang aku nak? Aku nak yang Allah janjikan seluas petala langit dan bumi. Jadi kerja dia macam mana? Kalaulah satu kenderaan yang mewah tu harga RM600,000, kita pernah bagi contoh ni. Deposit dia sesuai tak RM100-200? Malu kat orang. Jadi cita-cita kita syurga seluas petala langit dan bumi. Agak-agak orang yang cita-citanya besar ni, kerja dia macam mana? Kalau orang puji Elon Musk hari ni, orang terkaya di dunia, kerja dia macam mana? Tak berhenti. Bangun awal pagi. Itu dia baru dapat apa dia? Dia dapat ke seluruh dunia? Tak dapat lagi seluruh dunia. Itu dah kerja keras macam tu dah. Ini dah dapatkan seluas petala langit dan bumi. Macam mana usaha? Sebab tu kaum muslimin dulu kita lihat. Selepas orang Arab yang dulunya jahiliah dapat Al-Quran yang mengubah cara berfikir mereka. Tengok kerja mereka macam mana. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman, mereka berjaya menguasai dunia. Sebab mereka ada target yang besar, iaitu akhirat. Benda inilah perkara pertama yang datang ketika di Mekah dulu. Rasulullah diutuskan untuk ingatkan mereka tentang apa dia? Tuan-tuan buka surah 2 ayat 100. Bukan, 213. 213.
Cuban. Tes. Oh. Surah 2 ayat 213. Okey ke tu? Okey, muka surat 33. Kita baca sebahagian ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Jadi Allah kata, dulu manusia ni adalah umat yang satu. Ada beberapa tafsiran lah. Antaranya adalah dulu manusia ni daripada Adam dan Hawa, semuanya satu je cara fikir dia. Iaitu untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan tahu asal mereka adalah syurga. Sebab Adam, anak-anak Adam tu pun tahu bapaknya daripada mana? Syurga. Kalau kita bapak awak daripada mana? Daripada Terengganu, daripada Pahang. Tak besar sangat lah kan. Ni bapaknya daripada mana? Oi, daripada syurga, jangan main-main. Mana ada seorang pun cakap macam tu kat sini? Adam. Jadi semua tahu dia nak kena balik kepada syurga balik. Sebab Allah letakkan manusia Adam dekat bumi ni, Allah kata sampai suatu tempoh saja. Ada tempoh dekat dunia ni. Jadi manusia pada peringkat awal mesti tahu. Macam orang-orang dulu kita yang lepas kemerdekaan, mesti tahu dia sayang negara dia macam mana. Sebab tu orang yang dah merdeka tengok anak-anak muda hari ni dia sedih. Dia tak kenang apa tu kemerdekaan, dia tak diberitahu. Kalau tak diberitahu memang budak-budak muda takkan tahu apa tu kemerdekaan, apa itu sayangkan negara. Tapi orang-orang dulu memang cukup sayang. Bahkan prajurit yang menentang penjajah kita-kita kalau ada lagi, mesti dia paling kuat lagi semangat dia. Begitulah, manusia tu awalnya dia tahu. Dan semua manusia ketika itu mentauhidkan Allah. Hatta anak Adam sekalipun yang bunuh kakak dia, abang dia tu, pun dia tidak syirik. Cuma dia lakukan dosa kepada Allah. Tapi setelah 10 generasi selepas itu, berlakulah syirik. Manusia mula menyembah selain daripada Allah. Allah utuskan Nabi yang Rasul yang pertama, iaitu siapa? Siapa Rasul pertama? Nabi Musa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Rasul yang pertama. Untuk apa tuan-tuan? Selepas Rasul yang pertama Nuh ni, datang lagi Rasul yang banyak. Sekian banyak. Tujuan dia sebab apa? Sebab selepas manusia tu asalnya dia tahu tujuan hidup dia dan matlamat hidup dia. Tujuan hidup mengabdikan diri pada Allah. Matlamat dia adalah nak pergi ke syurga balik. Dia lupa semua tu. Sebab dia duduk dekat dunia yang dunia ni sifat dia macam mana? Mata'ul ghurur. Dunia ni sifat dia adalah kesenangan yang memperdayakan. Dia nak syurga. Tapi dia tertipu dengan dunia ni. Tuan-tuan cuba bayangkan perkataan mata'ul ghurur. Pernah dengar? Mata'ul ghurur. Kesenangan yang memperdayakan itu turun dalam Al-Quran 1400 tahun dulu. Pada waktu yang malamnya sunyi sepi tuan-tuan. Itu pun Allah dah ingatkan mereka, dunia ni mata'ul ghurur. Yang kita hari ni malam macam mana malam kita? Tuan-tuan pergi umrah. Malam tuan-tuan mana umrah tu? Lepas habis solat isyak. Shopping apa semua. Zaman Nabi agak-agak malam tu apa berlaku lepas solat isyak? Zaman tuan-tuan 60-an pun dah gelap dah.
Tak apa lagi zaman 1400 tahun dahulu. Itu pun di siang harinya pula tuan-tuan, pokok pun tak ada. Batu-batuan saja. Kita dengan kebun-kebun kita, dengan sungai kita, dengan apa saja. Itu pun Allah dah kata dah, dunia kamu tu mata'ul ghurur. Itu pun Abu Jahal dah terpesona dengan dunia, dah terpedaya dah. Kita punya zaman macam mana? Lagi jauh hebatnya. Lagilah senang terlupa matlamat dan tujuan hidup tu. Jadi Allah utuskan para rasul dan para nabi. Tujuan dia untuk apa? Tengok. Faba'athallahu nabiyyin. Lalu Allah utuskan para nabi. Kenapa bukan para rasul? Sebab rasul dia terbatas. Rasul ialah mereka yang dapat risalah. Dan para nabi ini ialah mereka yang dia menyampaikan lagi risalah tersebut. Jadi nabi lebih ramai lah. Sama je. Nabi-nabi tu pun bawa juga risalah daripada para rasul. Jadi semua nabi yang diutuskan, baik rasul-rasul dan juga nabi-nabi, mubasyirinan. Mereka adalah sebagai apa dia mereka diutuskan? Sebagai orang-orang yang menyampaikan khabar gembira. Khabar gembira apa yang mereka sampaikan? Berupa syurga lah. Dan syurga ada di mana? Selepas mati. Dia selepas mati. Wa munzirin. Dan sebagai pemberi ancaman, peringatan. Tentang apa dia? Ancaman apa yang para nabi ni sebutkan? Neraka. Jadi bila first kali betulkan balik yang manusia dah tertipu, dia rasa syurga ni segala-galanya. Dunia ni adalah syurga dia. Nak kena ubah balik mindset ni. Salah tu kamu fikir macam tu. Jadi dibawakan dengan betul-betul cerita syurga dan neraka. Para nabi bersungguh-sungguh cerita. Kan saya pernah sebut sebelum-sebelum ni. Macam mana para sahabat bila belajar Quran dengan Rasulullah. Mereka kata kami nampak syurga dan neraka seolah-olah depan mata. Oh, kita faham kenapa. Sebab memang itulah tugas para rasul, para nabi. Nak bagi tahu yang mereka ni hidup sebenarnya bukan kat sini, tapi dekat akhirat. Cuma kalau gagal kamu dekat akhirat tu, gagalnya di neraka. Kalau kat dunia ni gagal SPM, ada lagi jalan lain. Kalau tidak SPM mungkin dia ada jalan lain. Kalau tidak degree dia, macam-macam cara Allah bagi rezeki yang terbuka luas dekat muka bumi ni. Tidak bermakna gagal lagi. Tapi di akhirat, kalau SPM, sijil padang mahsyar tu dia gagal, oh, mana dia nak pergi? Jadi orang kena tahu betul-betul apa itu syurga, apa itu neraka. Jadi tak boleh acuh tak acuh. Sekarang tuan-tuan, Nabi dah wafat. Nabi dah wafat. Siapa nak ingatkan generasi hari ni yang sama juga, sama je kehidupannya, terpedaya juga dengan dunia ni. Siapa dia nak sambung? Kalau untuk siapa ni? Tu bahaya tu. Tak apa, saya betulkan jawapan tu nanti. Kalau zaman Nabi Musa, siapa yang ganti Nabi Musa? Para Nabi. Sebab lepas Nabi Musa tu Allah susulkan Nabi-Nabi yang banyak. Tapi untuk umat Nabi, untuk Nabi Muhammad, tak ada lagi Nabi sesudah Rasulullah. Maksudnya tak ada siapa yang boleh bawa lagi risalah itu sebagai seorang Nabi. Walaupun kita ada Rasul Melayu dan sebagainya, itu semua adalah dusta. Kita beriman bahawa mereka semua adalah pembohong. Jadi siapa tuan-tuan? Jawapannya adalah umat Nabi sendiri. Umat Nabi sendiri. Yang minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tuan-tuan ingat tak siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat tu? Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kita minta dekat Allah jalan yang lurus, iaitu jalan para nabi. Jadi kita lah yang sambung. Jadi untuk rumah kita, siapa yang akan sampaikan peringatan tentang syurga dan neraka? Boleh ustaz-ustaz, ahli ulama masuk rumah kita setiap hari? Tak boleh. Sebab tu peranan ni kepada siapa? Semua orang. Mengingatkan balik tentang apa dia? Tujuan hidup. Sebab tu kita kena buat majlis ilmu ni untuk ingatkan benda ni lah. Ingatkan balik kepada tujuan hidup kita sebenar adalah akhirat. Jadi ini tugas Nabi dulu. Tuan-tuan nampak? Tapi manusia sebahagiannya, bila dia dah terpesona dengan dunia ni, dia tak nampak dah akhirat. Sebab akhirat ni dia soal iman. Tuan-tuan belajar rukun iman yang 6 tu, salah satunya apa dia? Beriman kepada hari akhirat. Iman tu dekat mana iman? Dalam hati kita. Sebab rukun Islam, rukun iman dan ihsan itu, yang iman tu dia soal hati kita. Adakah kita nampak tak syurga? Tak nampak. Nampak tak neraka? Tak nampak. Habis macam mana nak percaya? Tuan-tuan cuba bayangkan. Ni orang buat kelakar. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf dulu. Buat sebelum cakap minta maaf dulu .
Orang bagi teka-teki. Saya minta maaf sekali lagi. Orang bagi teka-teki. Siapa orang yang paling ingatkan kita mati? Dia kata. Baru jumpa dah terus ingatkan tentang mati. Siapa dia? Kita baru je kenal dia. Dia terus ingatkan kita tentang mati. Siapa? Jangan marah penjual insurans. dia jangan marah. Dia jumpa kita. Dia kata, nanti tuan kalau tuan dah tak ada. Kalau tuan dah tak ada. Baru je kenal awak ni, tiba-tiba kata saya dah tak ada. Tapi dia janjikan apa dia? Beberapa kelebihan. Tapi kelebihan tu tetap masih hidup. Dia tak janji kita, kalau tuan dah mati nanti, saya janji. Dalam kubur tu nanti, tuan. Dia tak cakap yang tu. Dia kata, isteri tuan. Keluarga tuan. Tetap janji dia dekat mana? Sebab tu kita masih percaya. Kita pun carum lah. Kita carum lah, semua orang ada pencaruman. Apa kita ambil insurans kan. Tapi yang Nabi janji ni, bukan yang masih hidup. Nabi janji ni selepas mati, yang semua orang pun tak boleh bangun balik cerita. Ya betul lah, lepas mati aku jumpa ni. Tak ada. Tak ada orang pun dia mati, dia hidup balik. Kecuali ada beberapa peristiwa lah Allah cerita dalam Quran. Itu semua sebagai bukti tentang hari kebangkitan. Ni soal apa dia? Nak cerita selepas mati ni. Kita Masya Allah, Alhamdulillah, kita kenal Islam daripada kita kecil. Tapi kita ambil pelajaran juga. Sebab saya pernah bagi analogi kat tuan-tuan kan. Kalau budak tu Nabi SPM pada bulan 12 ni. Tapi dia hanya tahu SPM bulan 12. Tapi dia tak buat persiapan. Sama tak dengan orang yang tak tahu? Sama lah. Tetap juga nanti masa hari SPM dia tak boleh nak buat apa. Jadi peringatan untuk kita. Kita tahu hari kiamat pasti berlaku. Persoalan penting adalah apa persiapan. Jadi untuk nak bagi ingatkan tentang manusia ni, Allah bagi dulu bukti-bukti yang hari kiamat pasti berlaku. Jadi sebelum kita nak buat apa-apa pun, kena beriman dulu kan. Jadi benda tu tak nampak depan mata. Jadi Allah buktikan. Antara buktinya adalah ayat-ayat ni lah yang kita sedang bincang ni. Orang Quraisy, dia adalah satu kaum yang sekian lama sejak daripada Nabi Ismail diutuskan di mana? Di Mekah tu. Lepas Nabi Ismail wafat, tak ada seorang Nabi lagi diutuskan. Lama tak ada. Dah lah tak ada Nabi diutuskan. Yang kedua, tak ada langsung Nabi di kalangan orang Arab. Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail daripada bapaknya Palestin, maknya Mesir, Hajar. Allah perintahkan dia pindah ke mana? Ke Mekah. Dan Nabi bukan orang Arab. Nabi Ismail. Satu, Nabi Ismail bukan orang Arab. Jadi ketika Nabi Muhammad bangkit, diutuskan, ini satu benda yang kejutan budaya kepada masyarakat orang Arab. Macam saya bagi analogi lah, tuan-tuan. Tu Rasul Kaha yang dia mengaku dia Rasul Melayu tu kan. Kalau betul macam mana? Mesti kita tak percaya sebab apa kita kata? Mana boleh, mana ada lagi Rasul. Macam tu lah saya nak bagi analogi. Saya tak kata kalau betul. Memang salah pun. Sebab kita beriman. Tidak ada lagi. Nabi ni khatamun Nabi. Khatam tu apa dia? Khatam. Khatam tu adalah sila. Dia, kalau kita ada penutup botol ni, kita seal, tak boleh buka dah. Jadi siapa kata dia Nabi, bohong. Nabi tu dah penutup dah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah patri hati kita. Maksudnya tak boleh buka dah, kena patri, kena seal. Kalau ini buku ni, senarai-senarai nama Nabi, dah kena seal dah, tak boleh buka dah. Siapa mengaku Nabi, dia bohong. Jadi sebab tu kita kata Rasul Qaha tu bukanlah. Tapi poin dia adalah, macam itulah lebih kurang. Tiba-tiba di kalangan orang Melayu tak pernah ada orang mengaku Rasul, dia mengaku Rasul. Macam itulah zaman di Mekah dulu, tak ada orang mengaku jadi Nabi di kalangan orang Arab, tiba-tiba dia mengaku. Satu benda yang senang ke susah nak terima? Susah. Jadi macam mana nak percaya berita-berita daripada dia, kalau dia sendiri pun kita tak percaya. Begitulah gambaran dia. Jadi orang Arab ni ada masalah apa dia? Satu, tak ada Nabi orang Arab. Yang kedua, sudah sekian lama. Tuan-tuan tengok surah 32, surah Sajadah yang kita dengar setiap pagi Jumaat. Ayat yang ketiga. Muka surat 415.
Di dalam ayat ini nak jelaskan tentang orang Arab ni dia tak kenal akhirat. Sebab sudah lama tidak diberi peringatan kepada mereka. Sebahagian kecil saja yang masih beriman, yang masih ikut ajaran Nabi Ibrahim. Majoritinya sudah terpesong dari jalan yang sebenar. Baik, tuan-tuan baca sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik. La'allahum yahtadun. Baik. Sebelum tu dalam ayat kedua tu Allah kata tanzilul kitab, penurunan Alkitab ini tiada sebarang keraguan tentangnya. Dia datang daripada siapa? Rabbil alamin. Jadi Quran ni antara berita yang utama dia apa dia Quran, tuan-tuan? Apa berita utama tentang daripada Al-Quran? Tentang akhirat. Amma yatasaalun. Tentang apa orang-orang Arab ni saling bertanya. Pergi pejabat tanya, pergi kedai kopi tanya, buka WhatsApp tanya, soalan yang sama je. Anin naba'il azim, tentang satu berita gempar. Apa berita gempar tu? Hari kiamat. Tentang hari kiamat. Tentang apa kehidupan selepas mati. Satu benda yang menggemparkan orang Arab ketika itu. Sebab apa? Mereka tak pernah dengar. Sudah lama mereka tak dengar benda ni. Jadi mereka kata, apa yang Rasul bawa tu adalah bohong. Am yakulu naftarah. Bahkan mereka kata pula, Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran. Maksudnya isi Al-Quran tu, tema utama Quran ialah tentang hari akhirat. Tuan-tuan baca Quran ini adalah, bila Allah kata, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Ini buku kejayaan. Semua orang baca buku nak berjaya kan? Kecuali dia baca komik je. Kalau dia baca buku yang berilmu, mesti tujuan dia nak berjaya. Tapi Quran pun sama. Sebab tu Quran ni buku ilmu. Nak berjaya untuk apa? Akhirat. Cuma orang Arab tak boleh terima akhirat. Jadi dia tuduh apa? Muhammad mereka-reka akhirat. Jadi Allah bawakan nanti bukti-bukti berbentuk ayat kauniyah supaya mereka fikir balik. Muhammad bohong ke ataupun sebenarnya betul-betul berlaku hari kiamat? Jadi mereka kata Muhammad mengada-adakannya. Tentang apa dia? Tentang berita yang besar ni. Kata Allah, bal, bahkan, huwal haqqu. Bahkan isi kandungan Al-Quran itu, yang Muhammad bacakan kepada kamu itu, adalah kebenaran min rabbik. Daripada Tuhan engkau. Untuk apa Rasulullah bawa Quran ini? Litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablik. Untuk engkau beri peringatan, ancam kaum yang tidak ada seorang pemberi peringatan pun yang datang sebelum engkau ni. Ini maksud dia apa dia? Orang Arab tidak pernah ada Nabi seorang pun. Yang Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ismail itu bukan orang Arab. Memang moyang dia orang lah. Sebab Nabi Ismail berkahwin dengan orang Jurhum, orang Arab. Lahirlah orang-orang Arab sampai hari inilah di Mekah sana tu. Tapi pada asalnya bukan orang Arab Nabi Ismail itu. Jadi selepas Nabi Ismail wafat, tak ada siapa begitu peringatan kepada mereka. Inilah jadi kaum tersebut. Ini juga peringatan untuk kita. Pada hari ini, Allah dah tinggalkan Quran. Kalau tak ada orang yang menyampaikan balik peringatan ini, apa jadi pada kaum kita? Apa jadi pada generasi akan datang? Lupa balik. Sebab tu kena ada sekelompok yang belajar, yang faham. Lepas tu dia sampaikan balik. Kan untung tu, siapa yang dapat mewarisi ini? Tuan-tuan kira nak bagi tahu yang kita berpeluang untuk belajar, lepas tu diberi penjelasan, lepas tu belajar pula bahasa Arab, tuan-tuan belajar bahasa Arab, nak faham Quran. Tujuan dia untuk apa sebenarnya? Untuk sekadar mengisi masa lapang ke? Rekreasi minda. Bukan. Untuk kita jelas akhirat kita apa dia. Lepas tu kita boleh sampaikan kepada ahli keluarga kita. Supaya tak terputus nasab kita itu orang yang beriman. Sebab nanti takut suatu hari nanti generasi yang ke-6 ke, dia salahkan orang belakang. Salahkan orang belakang, rupanya terhenti dekat kita. Mak kita dah bagus dah. Dia punya generasi, anak-anak dia belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Buai tinggi-tinggi sampai cucuk atap, belum tumbuh gigi.
dah pandai baca kitab. Itu zaman dulu. Zaman sekarang, Twinkle Twinkle Little Star macam mana? Kita dikal belajar tu dulu. Tuan-tuan cuba perhatikan balik. Jadi, Nabi Muhammad diutuskan untuk beri peringatan. Tapi mereka ingkar. Mereka tak mahu peduli tentang hari kiamat ini. So, Allah datangkan supaya mereka berfikir. Sebab Quran ni dia suruh kita berfikir. Untuk menafikan apa yang mereka tuduh, Allah kata, wahai manusia, abdikanlah dirimu kepadaku. Iaitu dia taat kepada Allah. Sebab apa yang kamu buat itu habuannya untuk akhirat. Betul? Tapi mereka enggan. Kata Muhammad bohong dan sebagainya. Jadi Allah kata, cuba tengok. Kenapa pula kamu boleh kata benda ni tak berlaku? Kenapa hari kebangkitan mustahil berlaku? Pertama kat sini, siapa yang ciptakan kamu? Kata Allah. Allah. Bila tanya orang Arab, siapa yang ciptakan manusia? Siapa ciptakan alam? Ada tak mereka kata Lata dan Uzza, berhala-berhala mereka sembah tu? Tak ada. Mereka tetap kata siapa? Allah. Jadi itu mereka percaya. Semua orang percaya. Allah yang ciptakan manusia. Jadi nak bagi manusia beriman tentang hari kebangkitan, Allah kata apa dia? Dan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu. Maksudnya kamu ni bukan batch pertama. Kamu adalah batch keberapa kalau ikutkan daripada zaman Nabi Adam? Kita ni agak-agak batch keberapa? Ada fakta ke? Mungkin ada kot orang kira. Tak tahu, Wallahualam. Ataupun mungkin anggaran mungkin ada lah kot orang buat anggaran. Jadi kalaulah dalam satu production, ni analogi tuan-tuan, bukan menyamakan Allah, subhanallah. Dalam production, kalau orang tu kerja hari pertama, payah tak nak buat benda yang kedua? Hari pertama dia baru masuk, dia nak buat apa-apa bentuk, buat kerja dia lah. Hari pertama masuk kerja, susah tak untuk dia nak buat benda yang kedua? Masih susah lah. Tapi kalau dia dah kerja 30 tahun, tu panggil apa tu? Tenaga mahir pun. Tak tengok, pejam mata. Sambil tidur pun dia boleh buat. Itu nak bagi tu hebat sungguh dia. Subhanallah. Kalau manusia macam tu, boleh buat benda yang berulang-ulang kali jadi mahir, subhanallah. Takkan, subhanallah, sebab tu saya kata bukan sama dengan Allah lah. Takkan kamu nak kata Allah macam manusia macam tu? Tak mungkin lah. Laisa kamitslihi syai', kan? Jadi Allah kalau boleh cipta yang pertama, ni nak bagi analogi biar kita faham. Kalau Allah boleh cipta kamu dan kamu tu daripada orang sebelum kamu, jadi kenapa pula nanti selepas kamu mati, Allah nak cipta lagi tak boleh? Sebab kamu sendiri pun daripada yang sebelum-sebelum. Sebab tu dalam surah Yasin, bila mereka mempertikaikan hari kebangkitan, sebenarnya pada masa sama mereka lupa tentang kejadian mereka sendiri. Tengok surah 36. Surah 36. Ayat yang ke-78. Surat 36 ayat 78 dan 79 lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Apa maksud dia? Jadi manusia ni, dia menyifatkan Allah dengan satu benda yang tak patut. Wa nasiya khalqah, dan dia melupakan kejadiannya. Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab masa dia kata dekat Rasulullah kata kepada dia, selepas mati nanti kita akan dibangkitkan untuk bawa masuk ke syurga bagi orang beriman kepada Allah yang beramal soleh. Tapi kepada orang yang ingkar pada Allah akan dicampak dalam neraka. Mereka bukan petikai terus yang tentang syurga neraka tu.
Mereka buat argue, mereka nak lawan Rasulullah dengan logik je. Takkan lepas mati kita bangkit balik. Jadi mereka kata apa dia? Qala may yuhyil izam wa hiya ramim. Siapa pula yang nak ciptakan balik tulang belulang kita yang telah hancur luluh tu? Jadi dia fikir logik lah. Kan nenek moyang kita semua dalam kubur tu dah hancur. Siapa nak ciptakan balik? Dia pakai macam tu je. Jadi Allah kata, wa nasiya khalqah. Mereka lupa tentang kejadiannya. Dia tu sendiri pun daripada orang-orang terdahulu. Dah berapa generasi dah. Kiranya Allah ciptakan kamu tu, sebelum tu pun Allah pernah ciptakan orang sebelum kamu. Jadi selepas kita mati nanti, kalau Allah ciptakan balik, itu satu benda yang sama je kan? Jadi mereka tak faham benda ni. Sengaja buat lupa, sengaja buat tak faham. Allah jawab lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi kata Allah kepada Rasul, jawablah wahai Rasul. Dia yang menghidupkan dia yang menghidupkannya adalah yang menciptakan ansya'a tu, maksud dia aujada min adam. Ansya'a maksud dia adalah menjadikan daripada tiada. Itu ansya'a. Dia terjemah apa dalam Quran? Ini ayat berapa ni? Ayat 79. Dia terjemah yang akan menghidupkannya ialah yang menciptakannya kan? Menciptakan. Okey, sama lah, betul lah mencipta. Tapi mencipta tu kalau kita terjemah spesifik lagi untuk khalaqa. Kalau ansya'a, macam surah Al-Mulk lah, ansya'a ni. Ansya'a ni ialah aujada min adam. Menciptakan daripada tiada. Bukan adam. Adam, saya tulis sikit. Tuan-tuan cuba ingat ni kalimah ansya'a. Surah Al-Mulk apa Allah kata ansya'a? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ansya'a ni terjemahan selalu akan terjemah menciptakan. Tapi terjemahan lebih detail bagi ansya'a ialah cuba sebut aujada minal adam. Iaitu mewujudkan, mengadakan. Aujada tu betul wujud, mengadakan daripada tiada. Jadi terjemahan macam tu panjang. Sebab tu terjemahan selalu dalam Quran dipakai mencipta lah. Jadi Allah kata, katakanlah wahai Rasul, jawab kepada mereka. Mereka tanya, siapa yang boleh ciptakan balik tulang-tulang yang dah hancur? Katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan balik tulang-tulang itu adalah yang mengadakan kita dulu, yang kali pertama dulu. Nanti kita akan tengok ayat lain untuk faham lagi. Maksudnya, bila dia pertikaikan, kita yang dah ada sekarang ni mati dalam tanah, Allah bangkitkan balik. Sebenarnya mudahlah, sebab dulu kamu tak ada. Maksudnya kalau ikutkan, ciptaan pertama ke ataupun ciptaan semula lagi susah? Ciptaan pertama lah. Sebab dulu langsung tak ada. Kamu tak ada, nanti Allah akan tunjuk. Daripada tak ada jadi ada tu macam mana? Daripada setiap air mani. Kita akan tengok ayat dia. Sekarang ni tulang tu ada lagi tak dalam... Ada dia punya DNA semua ada dalam kita punya kubur. Lepas tu ada lagi tulang koksik tu. Semua tu masih ada lagi. Jadi senang tak sepatutnya? Walaupun bagi kita susah lah. Tapi bagi Allah...
Sebab kamu beriman, yang kamu pun diciptakan daripada tiada tu Allah ciptakan. Sekarang ni nak cipta semula. Bagi Allah sama saja. Bukan saya nak kata pertama lagi susah, jangan salah faham. Itu untuk pemikiran manusia. Yang pertama mesti lagi susah. Yang kedua, senang. Kalau kita dah buat-buat, tak jadi, hancur. Buat balik, alah senang je. Sebab dah ada pengalaman. Okey, jadi sama juga benda ni Allah kata dalam surah 22 ayat 5. 22 ayat 5. Keterangan dia lagi maksud dia. Keterangan dia lagi. Manusia kata tulang-tulang tu boleh kalau ciptakan balik. Kamu dulu kan tak ada apa-apa. 22 ayat 5. Surah 22 ayat 5. Tengok permulaan ayat ni Allah kata apa? Muka surat 3, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ Okey, separuh tu tengok terjemahan dia. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Sama kan tadi? Ayat kita belajar ni. In kuntum fi raibin minal ba'thi. Jika kamu dalam keraguan tentang hari kebangkitan. Tentang kebangkitan. Macam mana Allah ajar manusia untuk ingat balik tentang kebangkitan ni? Fa inna khalaqnakum. Salah satu cara dia Allah cerita balik. Kenapa kamu tak percaya pula? Kan kami yang ciptakan kamu semua first daripada tanah. Tu Adam. Manusia semua beriman. Sebab bila manusia pun hari ni kaji, memang dalam badan manusia ni ada unsur tanah. Diakui sendiri oleh para saintis hari ni lah. Kalau dulu walaupun tak kaji sebegini rupa pun mereka percaya. Kemudian untuk generasi selepas itu, lepas Adam, summa min nutfah. Kita ni pula, generasi Adam pula diciptakan daripada air mani. Kan daripada tak ada tu. Kan tadi Allah kata dalam surah Yasin, dialah yang menciptakan. Dia yang menciptakan kamu semula, tulang-tulang kamu yang hancur tu adalah yang menciptakan kamu daripada tiada dulu. Maksudnya dulu kita tak ada kat atas muka bumi ni. Kali pertama diciptakan tak ada. Kali kedua daripada ada. Mudah. Sepatutnya lah manusia boleh terima. Tapi tetap manusia tak mau terima. Tu kita akan bincang kenapa. Jadi Allah kata daripada nutfah, kemudian daripada nutfah tu, air mani jadi alaqah. Alaqah ni apa dia? Segumpal darah. Alaqah ni, dia perkataan ain lam qah ni dia melekat, dia sangkut. Dia macam pacat yang melekat kat dinding uterus ibu kita tu, masa kita dalam bentuk alaqah, darah. Daripada darah tu, dia jadi segumpal daging. Mudghah ni daging yang dia kecil, macam daging yang digigit-gigit tu bentuk dia. Tapi surah ni dia ringkas je. Lepas tu dia ceritalah terus dekat ayat 5 seterusnya tu, wa nuqirru fil arham tu dia tak cerita apa jadi. Kalau tuan-tuan nak baca detail lagi, lepas jadi segumpal daging yang kecil, ni kecil tuan-tuan. Dia akan ada apa? Allah cipta tulang. Lepas tulang tu baru Allah salut balik dengan daging. Tu tuan-tuan tanda muka surat ni. Tuan buka belakang sikit muka surat 342. Sambungan dia dekat ayat 14, surah 23.
ayat 14. Tadi setakat mudrah aja Allah kata. Mudrah ni segumpal daging. Ayat 14 muka surat 342. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Di sini Allah cerita tentang manusia tu daripada tanah, daripada nutfah. Ayat 14 ni lah. Nutfah ni apa tadi? Nutfah air mani menjadi apa? Alaqah, segumpal darah. Kemudian daripada segumpal darah menjadi segumpal daging. Dan kami ciptakan, tengok ini yang kita pernah sebut sebelum-sebelum ni, yang dalam buku sains kita dia tak cakap yang ni. Apa yang dia tak cakap? Belajar sama je. Dalam ilmu embriologi kita belajar tingkatan 3 kot. Tingkatan berapa belajar kejadian manusia ni, cikgu? Tingkatan 3 ke darjah 6? Tak ingat cikgu dah susah. Tapi dia tak ada apa dalam buku tu. Dia tak kata kami ciptakan. Dia cerita how saja. Tapi siapa yang buat tu mana dia beritahu. Itu masalah dia. Sikit je dia tinggal satu kalimah tu. Buku tu sepatutnya kena reject tu. Tapi kita belajar juga. Kena ajar. Guru saya kena beritahu lah. Allah yang menciptakan. Tak boleh Ustaz, ada bangsa lain. Kita agama kita, yang beriman, dia akan beriman. Wallahualam. Okey. Benda yang sama kita belajar dalam buku sains tu. Sama. Tak ada apa yang peliknya. Tuan-tuan pun tahu sebagainya. Cuma kat sini ditambah lagi berbanding ayat yang ke-5 surah 22 tadi. Kemudian daripada mudrah tu kami ciptakan tulang belulang. Izaman. Tulang tu. So tulang tu daripada tak ada. Dalam perut tu baru ada. Mana ada mak kita bawa daripada dia lahir pun ada tulang siap-siap dah, tulang kita mana ada. Hanya sel sperma dengan ovum tu, dia berkembang dia, apa panggil proses apa tu? Cikgu, tolong, apa dah? Sebaik dah habis SPM kan. Meiosis kan? Meiosis kan? Siapa cikgu sains? Tolong. Apa sel kita tu dia akan tu proses meiosis dengan mitosis ke meiosis, tak ingat. Minta maaf. So dia jadi tulang. Mereka argue kata apa dia? Siapa nak hidupkan tulang? Siapa nak hidupkan tulang? Tulang tu lu tak ada. Boleh ada. Kamu percaya yang tu? Tiba-tiba kamu cakap, siapa nak hidupkan tulang? Saya boleh angkat meja ni. Tiba-tiba dia lekehkan saya. Alah, ustaz tak boleh angkat kursi. Meja pun saya boleh angkat. Contohlah. Kerusi lagi lah kecil. Betul tak betul? Analogi. Jadi Allah bagi analogi supaya fikir balik. Tapi kenapa sebenarnya? Benda ni bukan manusia tak tahu. Jadi sebenarnya, bukan isu ni sangat. Isu dia adalah, mereka tak nak hari kiamat tu pun. Mereka tak mau pun syurga akhirat tu, tak ada apa-apa pun. Itu je masalah besar dia. Kita bukan tak tahu benda ni. Lagilah tahu. Kalau Abu Jahal mungkinlah dia tak tahu secara detail apa meiosis, mitosis, DNA, apa semua, sperma, mana dia nak tahu. Secara detail dia tahu alaqah, dia tahulah yang macam kita sebut ini. Hakikat sebenar, baik pada zaman Abu Jahal dulu, tak mau beriman dengan hari kebangkitan ni, bahkan sampai ke hari ini, tengok surah ni, kita tutup dengan surah 32. Buka balik surah 32. Surah 32, ayat yang ke 10. Surah 32 ayat 10.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Mereka berkata kepada Rasulullah lah, apakah benar-benar apabila kita semua ni dah hancur di dalam tanah, sesungguhnya kita benar-benar akan jadi semula? Jadi ada kejadian balik. Sama je ayat ni, sama macam surah Yasin tadi, sama tuan-tuan. Cuma yalah, banyak kali mereka berjumpa Rasulullah, mereka berargumen dengan Rasulullah, berbeza sikit lah dialog dia. Tetap sama juga. Maksudnya apa dia? Bila tulang kami dah hancur, boleh ke kami jadi balik? Bila badan kami dah hancur, boleh ke jadi balik? Sebenarnya mereka percaya tak Allah boleh jadikan balik? Mestilah percaya. Sebab apa? Logiknya adalah, kita dulu tak ada pun Allah boleh jadi balik. Jadi tu cukup dah logiknya. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ni? Ini sebenarnya adalah sahaja je. Bahkan kata Allah, ni sebenarnya. Bahkan, yang sebenarnya, mereka ni, terhadap hari pertemuan dengan Tuhan mereka tu, mereka ingkar, mereka tak mau. Mereka tak mau percaya benda tu. Itu je. Setakat nak cerita tentang hari kebangkitan tu, boleh nak percaya. Dia jenis macam orang berdebat, masuk pertandingan debat. Pertandingan tu adalah, adakah hukuman mati patut dilaksanakan di sebuah negara? Pencadang dengan pembangkang. Pencadang bagilah hujah, hukuman mati ni sekian. Pembangkang cakap apa dia? Ini geng-geng nak suruh orang mati. Itulah cara hujah kadang-kadang. Orang pun tepuk tangan. Betul-betul. Teruk betul geng-geng ni. Semua nak dimatikan. Contohlah, kita nak berhujah, dia guna macam tu je. Kita tentang hari kiamat pergi sana, dia tak mau cerita yang syurga neraka tu. Dia kata takkan lepas mati boleh bangkit balik. Itu sengaja untuk apa? Untuk menandakan Muhammad ni, kalau orang yang tak fikir panjang, betul, Muhammad ni gila lah, takkan lepas mati boleh dibangkitkan balik. Itu je sebenarnya. Sebab tu kita baca ayat macam ni, ingatan dia untuk kita lah, peringatan tu. Kita percaya hari kebangkitan, ya. Siap, memang percaya, betul-betul beriman. Tapi apa yang kita kena buat untuk dapatkan sesudah mati tu? Ya Allah sediakan syurga dengan neraka. Jawapan dia adalah, budu lah. Jawapan dia adalah, jadilah hamba Allah. Cuma yang itu kita bincangkan kemudian insya-Allah, sebab masa pun dah habis. Jadi hari ini kita lihat tentang apa, macam mana Allah membalas hujah mereka. Tak apalah mereka berhujah, takkan lepas mati cerita balik. Allah bagi logik balik. Tapi kok mana pun, kalau mereka tak mau beriman, sama je. Sebab tu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar tu sama sahaja alaihim. Anzartahum, adakah engkau beri peringatan? Am lam tunzirhum, engkau tak bagi peringatan? Apa dia? La yu'minun, mereka tak beriman. Tapi kita boleh tak beri peringatan? Kena bagi. Cuma nak beritahu, kalau tu orang tu ingkar, dengar ke tak dengar ke, bagi dia sama. Cuma tanggungjawab kita adalah menyampaikan. Jadi tetap juga, walaupun mereka mempertikaikan tentang kejadian manusia balik, benda tu memang sengaja mereka timbulkan isu saja, tetap juga kita balas. Supaya apa? Tak ada alasan di hadapan Allah. Dan kita pula dah menyampaikan sesuatu yang benar. Dan kebenaran itu, hari ini untuk kita pula beriman. Apa persiapan kita untuk pergi ke akhirat? Kita beriman, hari kematian pasti berlaku dan kebangkitan pasti berlaku. Dah. Apa nak kita buat? Iaitu abdikan dirimu kepada Allah. Jadi insya-Allah selanjutnya kita akan bincang pada kuliah akan datang lah. Terus dengan ayat 22 juga insya-Allah. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Kita tangguh kuliah kita malam pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.